Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kisah Rasul-Rasul babak 21. Paulus pergi ke Yerusalem. Setelah kami mengucap selamat tinggal kepada pemimpin-pemimpin jemaah dari Efesus itu, kami berangkat. Kami terus berlayar ke Kos. Esoknya kami tiba di Rhodes. Dari situ kami berlayar ke Patara. Di Patara kami menjumpai kapal yang akan bertolak ke Fenisia. Kami menaiki kapal itu lalu berlayar sampai ke tempat kami dapat melihat Pulau Siprus. Kapal itu berlayar terus menuju ke arah selatan sehingga sampai ke Syria. Kami mendarat di Tirus kerana di situ kapal akan memunggah muatan. Di situ kami berjumpa dengan beberapa orang yang percaya kepada Yesus dan kami tinggal dengan mereka selama seminggu. Dengan pimpinan Roh Allah, mereka memberitahu Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi apabila tiba masanya, kami melanjutkan perjalanan. Kami pun berangkat. Semua pengikut Yesus itu bersama-sama anak dan isteri mereka menghantar kami sampai ke luar kota. Di tepi pantai, kami semua berlutut lalu berdoa. Setelah bersalam-salaman, kami menaiki kapal dan mereka pulang ke rumah. Kami melanjutkan perjalanan dan berlayar dari Tirus ke Ptolemies. Di situ kami memberikan salam kepada saudara-saudara yang percaya kepada Yesus dan yang tinggal dengan mereka selama sehari. Keesokan harinya kami berangkat pula, lalu tiba ke Kaisarea. Di situ kami menumpang di rumah seorang penginjil bernama Filipus. Dia salah seorang daripada 7 yang dipilih untuk menolong para rasul di Yerusalem. Dia mempunyai 4 orang anak perempuan yang belum berkahwin dan mereka memberitakan perkabaran daripada Allah. Setelah beberapa hari kami di situ, seorang nabi yang bernama Agabus datang dari Yudea. Dia datang kepada kami lalu mengambil tali pinggang Paulus. Dengan tali pinggang itu, Agabus mengikat kaki dan tangannya sendiri lalu berkata, "Inilah yang dikatakan oleh Roh Allah. Pemilik tali pinggang ini akan diikat seperti ini oleh orang Yahudi di Yerusalem dan mereka akan menyerahkan dia kepada orang bukan Yahudi." Apabila kami mendengar kata-kata itu, kami dan semua saudara lain memohon Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi dia menjawab, "Mengapa kamu menangis seperti ini sehingga menyebabkan aku bersedih hati? Aku sudah bersedia, bukan sahaja untuk diikat di Yerusalem, tetapi juga untuk mati di situ kerana Tuhan Yesus." Kerana Paulus tidak mau mendengarkan kami pun berhenti melarang dia. Kami berkata, "Biarlah kehendak Tuhan berlaku." Setelah kami tinggal di situ beberapa lama, kami mengemaskan barang lalu berangkat ke Yerusalem. Beberapa orang pengikut Yesus dari Kaisarea mengikut kami dan menghantar kami ke rumah Manason. Kerana di rumah dialah kami akan menginap. Manason berasal dari Siprus dan sudah lama menjadi pengikut Yesus. Paulus melawat Yakobus. Apabila kami tiba di Yerusalem, pengikut-pengikut Yesus di situ
menyambut kami dengan sukacita. Keesokan harinya, Paulus pergi bersama-sama kami menjumpai Yakobus. Semua pemimpin jemaah pun hadir. Paulus memberikan salam kepada mereka, lalu memberitahukan segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Allah melalui dia di kalangan orang bukan Yahudi. Setelah mendengar laporan Paulus, mereka semua memuji Allah. Kemudian mereka berkata kepada Paulus, "Saudara Paulus, dengarlah. Di sini ada beribu-ribu orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dan mereka mentaati Taurat Musa dengan setia. Tetapi mereka sudah diberitahu bahawa saudara mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di kalangan orang bukan Yahudi supaya tidak menurut Taurat Musa, tidak menyunat anak-anak mereka ataupun menurut adat istiadat orang Yahudi. Mereka tentu sudah mendengar bahawa saudara sudah tiba di sini. Apakah yang harus kita lakukan sekarang? Kami mahu saudara melakukan hal ini. Di sini ada 4 orang yang sudah bernazar. Pergilah dengan mereka dan lakukanlah upacara penyucian diri dan bayarlah biaya mereka juga. Kemudian mereka boleh mencukur rambut. Dengan cara demikian, semua orang akan tahu bahawa apa yang didengar oleh mereka tentang saudara tidak benar, kerana saudara pun taat kepada Taurat Musa. Tetapi bagi orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus, kami telah mengirim sepucuk surat kepada mereka tentang keputusan kami. Mereka tidak boleh makan makanan yang sudah disembahkan kepada berhala, atau makan darah atau makan daging binatang yang mati dicekik, dan mereka juga harus menjauhkan diri daripada perbuatan cabul. Oleh itu, Paulus pergi dengan 4 orang itu dan esoknya dia menjalankan upacara penyucian diri bersama-sama mereka. Kemudian Paulus masuk ke rumah Tuhan dan mengumumkan bilangan hari apabila upacara penyucian itu akan selesai dan korban akan dipersembahkan bagi masing-masing. Paulus ditangkap di rumah Tuhan. Ayat 27. Apabila jangka waktu 7 hari hampir berakhir, beberapa orang Yahudi dari daerah Asia melihat Paulus di dalam rumah Tuhan. Mereka menghasut orang ramai lalu menangkap Paulus. Mereka berseru, "Hai orang Israel, tolong! Inilah orang yang pergi ke serata tempat dan mengajar semua orang menentang bangsa Israel, Taurat Musa dan rumah Tuhan ini. Malahan sekarang dia membawa orang bukan Yahudi ke dalam rumah Tuhan. Dia telah menajiskan tempat yang suci ini." Mereka berkata demikian kerana mereka nampak Trofimus orang Efesus itu bersama-sama Paulus di kota. Mereka menyangka Paulus telah membawa dia ke dalam rumah Tuhan. Seluruh kota itu menjadi kacau bilau. Semua orang berlari bersama-sama dan menangkap Paulus lalu menyeret dia keluar dari rumah Tuhan. Dengan segera, pintu rumah Tuhan ditutup. Sementara perusuh-perusuh itu cuba membunuh Paulus, komandan pasukan Roma diberitahu bahawa seluruh Yerusalem sedang merusuh. Dengan segera, komandan membawa beberapa orang pegawai tentera serta askar lalu cepat-cepat pergi ke tempat huru-hara itu. Semasa orang ramai itu melihat komandan dengan askarnya, mereka berhenti memukul Paulus. Komandan itu menghampiri Paulus
lalu menangkap dia dan menyuruh orang membelenggu dia dengan 2 rantai. Lalu komander itu bertanya, "Siapakah orang ini dan apa yang sudah dilakunya?" Sesetengah orang ramai menjawab sebegini dan sesetengah yang lain menjawab begitu. Keadaan begitu kacau sehingga komandan itu tidak dapat mengetahui apa yang sebenar sudah berlaku. Oleh itu, dia menyuruh askarnya membawa Paulus ke dalam kubur. Mereka membawa dia sampai ke tangga. Lalu askar-askar itu harus menggotong Paulus kerana orang ramai yang merusuk itu mengamuk. Perusuh-perusuh itu mengikuti Paulus sambil berseru, "Bunuh dia!" Paulus membela diri. Ayat 37. Apabila askar-askar hampir sampai ke kubur, Paulus berkata kepada komandan itu, "Bolehkah saya bercakap sebentar dengan Tuan?" Komandan itu berkata, "Kamu dapat berbahasa Yunani? Jika demikian, kamu bukan orang Mesir yang tempoh hari memulakan pemberontakan dan memimpin 4,000 orang penganas bersenjatera pergi ke padang gurun?" Paulus berkata, "Saya orang Yahudi yang dilahirkan di Tarsus di negeri Kilikia. Saya warga kota yang penting itu. Tolong izinkan saya berucap kepada orang ramai ini." Komandan itu mengizinkan dia berbuat demikian. Oleh itu, Paulus berdiri di tangga dan memberikan isyarat dengan tangan supaya orang ramai diam. Apabila mereka tenang, Paulus berkata-kata kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Ini adalah Kisah Rasul-Rasul babak ke-21. Kita mahu mendengar lagi apa yang berlaku dalam babak ke-22. Okey, kita tahan sikit, okey? Dan sekian, terima kasih. Shalom.